Warisan ialah satu bentuk peninggalan yang mempunyai identiti yang tersendiri mengikut budaya negara tertentu. Setiap negara mempunyai daya usaha dalam memelihara dan memelihara warisan yang terdapat di negara tersebut. Objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti perbandingan usaha antara kerajaan Jepun dan Malaysia dalam memelihara dan memelihara warisan yang terdapat di kedua-dua negara tersebut, selain mengenal pasti usaha-usaha pembentukan dasar warisan negara di Malaysia dan Jepun secara terperinci. Kajian dasar yang dijalankan adalah budaya hidup, hiburan umum, harta purba, hak cipta, bahasa kebangsaan dan kebebasan agama. Penyelidikan dasar warisan kebudayaan adalah penyelidikan baru dan bermula di Jepun pada tahun 2000. Warisan Malaysia dan Jepun berbeza. Contohnya negara seperti bangsa. Malaysia mempunyai amat banyak bangsa, tetapi Jepun hanya mempunyai satu bangsa sahaja, kecuali orang asli. Contohnya orang Ainu di utama Pulau Hokkaido. Usaha pemeliharaan dan pemeliharaan terhadap warisan antara Malaysia dan Jepun adalah amat berbeza sekali. Malaysia mempunyai imej yang baik dalam menjaga nilai budayanya sehingga menjadi sesuatu wakil bangsa kepada tadikan pelancongan. Manakala bagi Jepun pula adalah sebaliknya. Namun, sistem dan tata cara yang diamalkan oleh Jepun adalah lebih baik berbanding usaha yang dijalankan di Malaysia. Terdapat beberapa akta yang terkandung dalam kajian terhadap perbandingan dasar warisan Malaysia dan Jepun dalam usaha memelihara khazanah negara. Di Malaysia terdapat hanya dua akta sahaja akta yang berkait dengan tajuk ini, iaitu Akta Harta Purba 1976 dan Akta Warisan Kebangsaan 2005. Yang kedua akta tersebut adalah sama, cuma diubah suai daripada Akta Harta Purba 1976 kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005. Seterusnya, akta yang digunakan oleh Jepun adalah terdiri daripada Akta Pemeliharaan Antikuiti yang diperkenankan oleh Dajokan. Seterusnya adalah Dasar Perkara Lama Koki Kobushu Hanzo Kata 1871, Akta Pemeliharaan Kuil dan Candi Purba Kohaji Hanzo Hu. Yang keempat, Akta Pemeliharaan Monumen Semula Jadi dan Tarikan Tapak Bersejarah 1919 Shenki Meisho Tenku Bushu Hanzo yang diperkenankan. Yang kelima, Pemeliharaan Harta Negara yang diperkenankan oleh Kokuho Hanzo Hu. Dan terakhir, Usaha Pemelihara kepada Warisan Kebudayaan di Wilayah Nara. Saya akan menerangkan berkaitan persamaan dasar warisan Malaysia dan Jepun dalam usaha memelihara khazanah negara. Pertama, kedua-dua negara telah membentuk pelbagai akta dan dasar supaya warisan negara dapat dipelihara dan dipelihara dengan baik. Contoh bagi Malaysia, Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 telah digubal. Sebelum terbentuknya Akta Warisan Kebangsaan 2005 tersebut, terdapat akta lain seperti Akta Benda Purba 1976 dan Akta Harta Karun 1957. Yang tujuan gubalannya adalah untuk akta tersebut bagi melindungi warisan-warisan di Malaysia. Namun demikian, akta-akta tersebut tidak mendatangkan keberkesanan yang berterusan. Kedua, bagi negara Jepun pula, Akta Pemeliharaan Harta Negara 1929 di mana ia digubal dengan tujuan memperkukuhkan pemeliharaan kepada objek barangan lama yang mempunyai nilai sejarah. Kemudian, Akta Pemeliharaan Harta Kebudayaan 1950 juga turut digubal bagi memperluaskan lagi bidang kuasa pemeliharaan terhadap akta kebudayaan. Kedua, pelbagai usaha pemeliharaan warisan dunia telah dilaksanakan di Malaysia dan juga Jepun. Contoh bagi Malaysia adalah Melaka Bandaraya Bersejarah yang telah diiktiraf dalam warisan dunia UNESCO dengan 3 warisan kebudayaan dan 2 warisan alam semula jadi. Contoh bagi Jepun pula adalah Lombong Perak Iwami Ginzan, di mana lombong ini
pernah tersenarai dalam warisan dunia UNESCO pada tahun 2001. Lombong ini juga telah didaftarkan pada tahun 2007. Dan Jepun juga mempunyai 19 buah warisan yang diiktiraf sebagai warisan dunia, iaitu 15 warisan kebudayaan dan 4 warisan alam semula jadi. Akta 645 Dasar Warisan Kebangsaan 2005 menyatakan Kerajaan Malaysia bertanggungjawab sepenuhnya dalam memelihara khazanah warisan negara. Hal ini termaktub dalam Seksyen 6(C) bahawa fungsi Suruhanjaya ialah Kesimpulan yang dapat kami lakukan daripada hasil analisa dan perbincangan, boleh dikatakan bahawa warisan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan ini adalah penting bagi kedua-dua negara antara Malaysia dan Jepun. Kita boleh lihat kedua-dua negara ini mewujudkan satu dasar yang khusus yang dikenali dasar warisan negara. Cuma pelaksanaannya yang sangat berbeza. Kita boleh lihat dari segi akta dan perundangan. Kita boleh lihat dari segi pihak yang bertanggungjawab. Contohnya Malaysia, pihak yang bertanggungjawab kebanyakannya adalah kerajaan. Tetapi berbeza dengan Jepun, bukan sahaja kerajaan tapi pihak swasta juga bekerjasama dalam pemeliharaan dan pemeliharaan warisan mereka. Kami juga berharap selain kerajaan seperti swasta, pihak masyarakat, ibu bapa, guru-guru ataupun juga sistem pendidikan bersama-sama dalam menyumbang usaha pemeliharaan dan pemeliharaan warisan negara ini, supaya warisan negara dapat dikekalkan sehingga di masa hadapan nanti. Jika warisan ini dapat dikekalkan, maka dasar ekonomi juga meningkat kerana pelancongan dapat dijalankan. Sekian, terima kasih.